Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saif Aiman bin Ahmad Saiful Bahari. Kumpulan kami akan menerangkan tentang perkembangan industri halal global di Brazil. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya Ahmad Saif Aiman, yang kedua Muhammad Hanif, yang ketiga Muhammad Nur Akram, yang keempat Muhammad Aiman dan yang kelima Muhammad Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Sadun dari kelas 2A. Di sini saya ingin tajuk kami iaitu perkembangan industri halal global di Brazil. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengenalan kepada industri halal global di Brazil. Pada masa kini, perkembangan industri halal sudah mula banyak berkembang di Malaysia. Perkembangan industri halal ini bukan sahaja merangkumi sektor makanan, malah dari pelbagai sektor perkhidmatan halal seperti logistik, perimis makanan, rumah sembelihan dan sebagainya. Bukan sahaja di dalam negara, malah ia juga melibatkan perkembangan industri halal yang giat berkembang di luar negara. Contohnya, di negara Brazil pada masa ini terdapat pelbagai sektor perkhidmatan halal yang ditawarkan di negara ini, dan sudah tentu mereka juga banyak bergiat di dalam sektor makanan halal. Sehingga 2010 terdapat secara rasminya sekitar 35,000 umat Islam di Brazil, yang mewakili hanya 0.0002% daripada populasi Brazil. Walaupun Persatuan Muslim Brazil mendakwa bahawa sebenarnya terdapat lebih daripada 1.5 juta umat Islam di Brazil. Sebilangan besar umat Islam di Brazil terletak di negeri São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul dan Rio Grande do Sul. Akibatnya, penawaran dan permintaan makanan halal di kawasan ini lebih tinggi, walaupun makanan halal secara tradisionalnya hanya dimakan oleh orang Islam, dan kini yang lain mencari produk sihat dan berkualiti tinggi adalah antara mereka yang kini membeli produk makanan halal. Ini kerana masyarakat Brazil pada masa kini telah mula mempercayai produk yang mempunyai pengesahan halal kerana terjamin mutu dan kualiti produk tersebut, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu." Oleh yang demikian, demi memastikan produk-produk halal dapat dikeluarkan, maka agensi pembangunan seperti halal ditubuhkan oleh pihak kerajaan Brazil bagi membantu memastikan perkembangan produk halal dikeluarkan dengan baik dan menepati kehendak Islam serta masalah pengguna. Pada masa kini, perkembangan industri halal di Brazil sudah berkembang dengan pesat, dan produk halal yang dikeluarkan oleh Brazil dipercayai oleh banyak negara, termasuk negara Malaysia tersendiri. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saif Aiman bin Ahmad Saiful Bahari. Saya pula akan menerangkan tentang latar belakang industri halal di Brazil. Di dalam latar belakang ini, terdapat beberapa perkara yang akan saya terangkan. Antaranya ialah maksud agensi halal, yang kedua industri halal di Brazil, yang ketiga agensi halal di Brazil iaitu FAMBRAS, yang keempat objektif dan misi FAMBRAS, yang kelima dasar kualiti dan objektif dasar kualiti, yang keenam pengiktirafan global FAMBRAS, yang ketujuh pula ialah mengamalkan konsep halalan thayyibah, serta yang terakhir contoh logo halal FAMBRAS. Baiklah, saya akan mulakan dengan maksud agensi halal.
Agensi halal ialah satu agensi yang mengawal dan memantau serta mengeluarkan sijil halal kepada syarikat-syarikat atau perniagaan yang menawarkan perkhidmatan halal di dalam syarikat mereka. Agensi halal ini akan sentiasa memantau setiap perkhidmatan yang dilakukan serta akan menitikberatkan peraturan-peraturan berdasarkan syariah Islam. Contohnya seperti faktor kebersihan, isi kandungan bahan yang digunakan dan sebagainya yang melandaskan syariah Islam. Jika sesebuah syarikat yang telah berjaya membawa sijil halal ini melanggar antara peraturan mengikut standard halal yang telah ditetapkan, agensi halal ini berhak untuk menarik balik sijil halal yang telah dikeluarkan oleh mereka bagi memastikan pengguna mendapat produk ataupun perkhidmatan yang mengikut piawaian yang ditetapkan serta kebajikan pengguna terjaga. Baiklah, sekarang saya akan masuk sedikit tentang industri halal yang berada di Brazil. Brazil memegang kedudukan utama dalam pasaran ini, iaitu dalam pasaran halal. Negara ini pada masa ini adalah pengeksport produk halal ketiga terbesar di dunia, di belakang China dan Amerika Syarikat. Data yang terkumpul dari Persekutuan Persatuan Muslim Brazil iaitu FAMBRAS menunjukkan bahawa 33% pengeluaran ayam di Brazil disasarkan ke pasar halal kerana Arab Saudi adalah pembeli utama dalam daging lembu dan daging lembu. Produsennya mencapai 40% dan pembeli utamanya adalah Mesir. Bahagian pasaran Brazil adalah strategik untuk keseimbangan komersial ini. Pasaran halal di seluruh dunia dianggarkan sebanyak $400 bilion dan dengan kadar pertumbuhan purata 15% setiap tahun. Walaupun Brazil merupakan salah satu pengeluar makanan halal terbesar di dunia, memiliki lebih daripada 300 kilo industri yang telah disahkan halal, sebahagian besar pengeluarannya diekspor ke negara-negara di mana kehadiran umat Islam lebih tinggi, terutamanya ke Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Baik, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang agensi halal di Brazil, iaitu FAMBRAS ataupun nama sebenarnya Federation of Muslim Association in Brazil. Di Brazil terdapat agensi halal yang utama bagi mengeluarkan sijil halal dan diiktiraf oleh JAKIM Malaysia, iaitu FAMBRAS. FAMBRAS ini merupakan agensi halal di Brazil yang telah diiktiraf oleh JAKIM Malaysia serta boleh dipercayai oleh semua umat Islam di Malaysia dan di luar negara. Presiden agensi halal di Brazil iaitu Federation of Muslim Association in Brazil ini ialah Muhammad Al-Zohbi. FAMBRAS Halal adalah sebuah syarikat yang bertindak sebagai badan pensijilan halal untuk produk di Brazil dan semua pengetahuan yang diperoleh pada tahun-tahun kerja ini diperoleh dari Persekutuan Persatuan Muslim Brazil untuk syarikat baru ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang objektif FAMBRAS. FAMBRAS Halal sebagai prinsip utamanya mencari pengetahuan dari dasar-dasar yang bernas dalam Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Oleh itu, ia bertujuan untuk memastikan produk yang disahkan sah, selamat dan halal untuk masyarakat di dunia Islam. Kami iaitu FAMBRAS berusaha untuk berkembang secara teknikal dari norma utama negara-negara Islam. FAMBRAS mencari pengetahuan dan melaksanakan dengan serius, bebas tidak memihak kepada sesiapa untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan umat Islam sesuai dengan perundangan Islam sehingga berusaha untuk dikenali di seluruh dunia. Di sini maksud FAMBRAS bagi tidak memihak kepada siapa, iaitu FAMBRAS tidak akan berkompromi dengan sesiapa dan mereka hanya akan memberikan satu keputusan itu berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yang diteliti oleh FAMBRAS itu sendiri. Contohnya seperti jika satu perusahaan itu tidak memenuhi aspek-aspek yang ditentukan oleh FAMBRAS, jadi mereka tidak akan mendapat sijil halal walaupun diminta untuk membayar lebih ataupun sebagainya. FAMBRAS juga mengaudit, memeriksa, mengawasi produk Brazil untuk penggunaan musim global.
menjaga kepatuhan sempurna terhadap prinsip dan peratusan khusus untuk produksi halal. Mempromosikan integrasi rantai pengeluaran sehingga berusaha meningkatkan pasar ekspor Brazil untuk semua umat Islam. Baiklah, kemudiannya ialah misi FAMBRAS. Misi FAMBRAS ialah melalui pengiktirafan global, FAMBRAS berusaha untuk menyumbang kepada pertumbuhan dan pengukuhan industri halal Brazil. Peningkatan berterusan untuk memenuhi keperluan pelanggan dan kerajaan Islam dengan cemerlang. Itu adalah misi untuk syarikat FAMBRAS. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang dasar kualiti FAMBRAS. FAMBRAS mempunyai dasar kualiti mereka yang tersendiri. Ini menunjukkan bahawa FAMBRAS ini memang satu syarikat yang sangat teliti dengan setiap yang dilakukan. Baiklah. Dikenali, saya akan masuk pada dasar kualiti FAMBRAS. Dikenali di pasaran halal sebagai badan keunggulan perakuan halal Muslim dengan pemahaman yang mendalam tentang penyediaan produk dan perkhidmatan halal yang betul kepada umat Islam, berkomitmen dengan membuktikan tanggungjawab Islam dalam aktiviti selain bertindak secara bebas, tidak berat sebelah dan berkebolehan bertujuan melindungi masyarakat secara umum melalui pengiktirafan di seluruh dunia. FAMBRAS berhasrat untuk menyumbang kepada pertumbuhan dan pengukuhan industri dan pengeluar halal Brazil. FAMBRAS juga mencari penambahbaikan berterusan meneruskan perkhidmatan FAMBRAS untuk memenuhi keputusan dan syarat yang ditetapkan dalam Al-Quran, hukum Islam, perundangan yang relevan dan syarat-syarat yang ada untuk mendapatkan halal. Okey. Seterusnya ialah objektif dasar kualiti. Berdasarkan dasar kualiti yang dikeluarkan oleh FAMBRAS, terdapat beberapa objektif yang telah pun ditetapkan oleh mereka. Okey, objektif yang pertama ialah penggunaan sumber dengan objektif bersama peningkatan kualiti berterusan. Yang kedua, melakukan penyatuan semua proses dan penyebaran maklumat untuk meningkatkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga pula, menjamin bahawa semua aktiviti FAMBRAS halal yang dilakukan oleh semua pekerja sesuai dengan prinsip perundangan Islam. Di sini, FAMBRAS memang menitik beratkan tentang unsur Islam dan tidak mengambil ringan walau sedikit pun tentang isu Islam ataupun setiap undang-undang telah ditetapkan. Ia dapat ditunjukkan dengan FAMBRAS halal ini menerapkan banyak ilmu Islam kepada semua pekerjanya serta sentiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya ialah pengiktirafan global FAMBRAS. FAMBRAS memperolehi sijil dan Menteri Jaminan Halal institusi dengan keyakinan tinggi daripada pengimport, pemerintah, pengguna dan juga diakui secara global. Jadi, ini adalah kunci kejayaan pengembangan industri Brazil. Sijil halal menghasilkan peningkatan tahap kualiti proses, produk dan perkhidmatan industri yang menyumbang dalam meningkatkan daya saing mereka. Dengan perbezaan dalam kaitannya dengan pesaing mereka, pengiktirafan global FAMBRAS halal memberikan akses segera ke industri Brazil di pasaran halal. Bagi memastikan potensi pemasaran yang besar bahkan dapat mencapai 1,800,000 pengguna. Pengiktirafan global FAMBRAS diperolehi dengan amalan Islam yang baik, latihan profesional pekerja dalam usaha berteruskan keunggulan perkhidmatan berkualiti kami yang memang berkualiti yang diberikan oleh FAMBRAS. Antara negara yang bekerjasama juga dengan FAMBRAS ini antaranya negara Malaysia sendiri serta banyak lagi negara yang ada di Asia Tenggara ini. Contohnya seperti Thailand, Vietnam,
dan juga dia juga mendapatkan pengiktirafan daripada negara Arab seperti UAE, Mesir dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya ialah Farmbas ini mengamalkan konsep halalan thayyibah. Farmbas mengamalkan konsep halalan thayyibah, iaitu sesuatu yang baik atau elok atau yang berlawanan dengan yang buruk. Jadi apabila ia disebut halalan thayyibah, ia memberikan maksud sesuatu yang halal yang bersifat baik atau elok. Dengan mengamalkan konsep ini, Farmbas sangat dipercayai oleh semua pengguna di seluruh dunia. Kerana jika sesuatu industri halal itu menggunakan konsep halalan thayyibah ini, sudah pastinya para pengguna mengetahui bahawa ia adalah satu produk yang bermutu tinggi serta dijamin kualiti serta kebersihannya. Jadi sebabkan ini jugalah Farmbas dapat meningkatkan penjualan serta pengeksportan mereka dalam bidang makanan ataupun bidang halal yang lain. Okey, seterusnya yang terakhir ialah contoh logo halal Farmbas. Ini adalah beberapa contoh logo halal Farmbas. Logo halal Farmbas yang pertama ini iaitu yang berwarna hijau. Logo halal Farmbas yang ini adalah logo halal Farmbas yang sah dan digunakan bagi mengenal pasti makanan halal Brazil di bawah pengesahan Farmbas. Jadi jika berada di Brazil, logo halal Farmbas yang warna hijau ini adalah logo yang sah dan digunakan pakai oleh syarikat Farmbas. Jadi jika anda ke Brazil dan menemui logo ini, anda tidak perlu risau dan tidak perlu was-was kerana ini adalah logo yang dijamin. Seterusnya ialah logo yang digunakan oleh Jabatan Rasmi Farmbas. Okey, ini adalah logo yang digunakan oleh Jabatan Rasmi Farmbas. Mereka menggunakan dua logo yang berbeza. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman. Hari ini saya akan menerangkan tentang prosedur untuk memohon sijil halal di Brazil. Dalam prosedur ini terdapat 4 isi kandungan, iaitu persijil halal, apa itu sijil halal, proses untuk mendapatkan sijil halal dan kelebihan sijil halal. Yang pertama ialah pensijilan halal. Ini adalah proses di mana agensi yang dikendalikan oleh pemerintah dan organisasi Islam yang diakui yang mengesahkan kemampuan industri dalam mempraktikkan prosedur halal, menghasilkan, menyimpan dan memasarkan produk yang ditujukan untuk penggunaan Muslim. Yang kedua, apa itu sijil halal? Sijil halal ialah dokumen jaminan serta yang dikeluarkan oleh institusi perakuan halal yang diakui oleh negara-negara Islam untuk membuktikan bahawa syarikat, proses dan produk mematuhi syarat dan kriteria hukum yang ditentukan oleh perundangan Islam ataupun syariah Islam. Jika sebuah syarikat itu memiliki sijil halal, kita tidak perlulah meragui produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Ini kerana syarikat tersebut telah melalui proses yang banyak untuk mendapatkan sijil halal, dan setiap proses tersebut akan dipastikan oleh seorang ejen halal supaya produk yang mereka keluarkan tidak menggunakan bahan yang haram. Seperti kita tahu, produk yang mendapat sijil halal ini dijamin kualiti dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, proses untuk mendapatkan sijil halal. Yang pertama, permohonan persijilan halal. Yang kedua, semakan permohonan. Ketiga, penyerahan cadangan. Keempat, penerimaan cadangan. 5. Tanda tangan perjanjian. 6. Penilaian dokumen produk akhir dan bahan mentah. 7. Peringkat audit pertama. 8. Menerima audit dan membetulkan ketidaksesuaian. 9. Peringkat audit kedua. 10. Menerima laporan dan membetulkan ketidaksesuaian. 11. Analisis makmal jika berkenaan. 12. Keputusan persijilan halal. 13. Pembayaran. 14. Pengeluaran sijil halal. Piawan yang digunakan untuk menyokong proses persijilan Farmbas halal terdiri dari memenuhi standard nasional dan antarabangsa, utama mengenai halal dan keselamatan produk.
seperti salah satunya ialah Malaysia Standard MS1900, MS1500, MS2300, MS2454. Berapakah kos persijilan halal? Kos persijilan halal ini dikira dari waktu audit dan hari bekerja yang ditentukan untuk proses tersebut, yang berbeza mengikut perkhidmatan yang disediakan, yang mungkin termasuk analisis dokumen, pengauditan, pelaporan, penggunaan jenama proses, penyelenggaraan dan pemanjangan. Kami mengulangi bahawa Famras Halal tidak menyediakan perkhidmatan perundingan. Prosedur persijilan yang dijelaskan dikirimkan kepada semua pelanggan Famras semasa proses persijilan halal dengan menandatangani kontrak. Antara kontrak ini mempunyai 14 kontrak. Salah satunya ialah PR 7.13 Claim and Appeal, PR 7.1 Condition for Concession, Maintenance, Extension, Reduction, Suspension and Cancellation of Certification. Yang terakhir ialah kelebihan sijil halal Famras. Yang pertama, meterai halal penambah positif pada produk dan imej syarikat, mewujudkan kesetiaan kepada pasaran pengguna halal di seluruh dunia yang diwakili oleh kira-kira 1 bilion dan 800 juta pengguna, menunjukkan dokumen terhadap kualiti dan keselamatan produk akhir, membantu meningkatkan berterusan syarikat, membantu pengembangan perniagaan dengan negara-negara Islam, mengurangkan kerugian dalam proses pengeluaran dan menyumbang kepada peningkatan dan pengurusan, memperkukuhkan dan imej organisasi dan produknya terhadap pelanggan dan pengguna, kesetiaan pengguna Muslim, memastikan produk anda memenuhi standard halal antarabangsa seperti UAES 20551, mempunyai 23000 LPPOM, MUI Indonesia, MS1500 Malaysia, meningkatkan daya saing syarikat di negara-negara Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solehin bin Soini. Saya akan menerangkan skim halal yang disediakan oleh Brazil. Skim halal yang disediakan oleh Brazil terdapat 5, iaitu industri makanan, premis makanan, rumah sembelihan, logistik dan kosmetik. Dari segi industri makanan, skim halal yang disediakan oleh Famras Halal dalam industri makanan halal adalah pengeksportan daging lembu kepada Pertubuhan Kerjasama OIC. Negara Brazil merupakan negara pengeksport daging lembu yang terbesar dengan nilai ekspor secara keseluruhan adalah sebanyak 15.9 bilion USD. Namun, pada awalnya, proses pensijilan halal di Brazil tidak terintegrasi dengan baik. Kemudian, Forum Akreditasi Halal Internasional terlibat dalam memperbaiki halangan yang dihadapi sehingga diakui bahawa bekalan makanan dari negara itu sesuai dengan standard syariah. Yang kedua, premis makanan. Berkenaan di premis makanan di Brazil, pihak kuesioner telah diterapkan dengan 70 pengendali makanan di berbagai kota dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan keselamatan makanan dan amalan keselamatan diri yang dilaporkan dan amalan yang diamati. Untuk memeriksa keadaan kebersihan restoran yang bersih, senarai semak telah digunakan. Mengenai pengetahuan keselamatan makanan, rata-rata 72.64% jawapan betul telah diperhatikan. Amalan yang dilaporkan sendiri, keselamatan makanan menunjukkan 80.71% kecukupan. Sementara amalan yang diperhatikan adalah 75.40%. Dari segi rumah sembelihan pula, berkenaan proses penyembelihan di rumah sembelihan di Brazil adalah tertaluk dengan kaedah penyembelihan halal yang dikawal sedia oleh Badan Pensijilan Halal.
Ternakan perlulah dalam keadaan sihat dan bersih. Kekangan ternakan akan dijalankan secara kaedah mekanikal atau elektrikal yang bersesuaian dengan kebajikan haiwan dan penyembelih bertauliah yang mempunyai pensijilan halal akan menjalankan penyembelihan. Hanya kaki tangan Muslim yang telah dikreditasikan sahaja yang menjalankan penyembelihan dengan pemantauan daripada Badan Pensijilan Halal. Proses penyembelihan juga dijalankan dengan pantas, berperkemanusiaan dan efisien. Seterusnya, logistik. Dari segi logistik, syarikat halal Brazil akan menerapkan sistem blockchain di dalam kilang pemprosesan daging halal untuk mengesan rantaian bekalan dari ladang hingga pengiriman. Sebelum syarikat tersebut menjemput beberapa syarikat logistik untuk menjadi sebahagian daripada projek, mereka akan melibatkan dua entiti, iaitu Kementerian Pertanian untuk mengeluarkan sijil kesihatan dan Pusat Perakuan Makanan Halal. Yang terakhir, kosmetik. Dari segi kosmetik, Brazil mempunyai syarikat kosmetik halal, iaitu perusahaan Brazil Adelia Bedonca Cosmetic telah meraih sertifikasi halal pertama di Brazil di sektor kosmetik. Perusahaan berusia 16 tahun itu kini fokus melebarkan bisnesnya ke luar negara seperti negara Arab. Sertifikasi berlaku untuk semua ini yang diproduksi dan oleh perusahaan yang portfolionya menampilkan 150 item yang diproduksi di fabriknya sendiri. Perusahaan berencana mengeksport hingga 15 produk dari segmen berbeza ke negara-negara Arab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Mustafa daripada kelas DP2C. Saya akan menerangkan isu dan cabaran dalam bidang halal di Brazil. Ianya berlaku skandal daging tercemar melibatkan 21 kilang yang terdapat di Brazil. Terdapat isu yang berlaku berkenaan daging yang diimport oleh Brazil ke keseluruhan dunia kerana ada skandal daging tercemar yang berlaku di negara Amerika Selatan itu. Skandal itu berlaku pada tahun 2017 apabila polis Brazil mendedahkan siasatan. Mereka mendapati pengeluar utama makanan telah menerima rasuah daripada pegawai kesihatan bagi mengesahkan daging tercemar sebagai layak untuk dimakan. Brazil telah menghentikan ekspor daging daripada 21 kilang pemprosesan yang dikatakan terlibat dalam skandal itu. Perkara ini melibatkan Brazil terpaksa menghentikan pengeksportan daging ke seluruh dunia. Tuduhan termasuk memberi rasuah kepada pegawai selia untuk mengabaikan amalan tidak sihat seperti pemprosesan daging busuk dan hantaran ekspor. Terdapat juga bukti bahawa pembungkusan daging tersebut memasukkan dokumen untuk mengekspor ke negara Eropah, China dan Timur Tengah. Secara keseluruhannya, Brazil mengekspor daging lembu sebanyak 1.8 bilion dolar dan unggas, iaitu burung, ayam ataupun sebagainya, sebanyak 3.2 bilion juta dolar kepada organisasi negara-negara Islam iaitu OIC dengan majoriti ke negara-negara Arab dan di Timur Tengah. Masalah penipuan makanan halal ini didorong oleh ketamakan dan keinginan untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan berlakunya masalah ini pada tahun 2017, ianya membawa ramai pihak menjadi ragu-ragu mengenai daging halal yang dikeluarkan oleh Brazil setelah masalah diketahui ramai pihak pada ketika itu.
Nama saya Muhammad Hanif bin Sadun dari kelas 2E. Di sini saya ingin menerangkan tentang cadangan penyelesaian terhadap isu yang berlaku di Brazil. Terdapat tiga cadangan yang boleh diberikan oleh saya, iaitu mengetatkan undang-undang. Kedua, melakukan pemantauan yang teliti. Ketiga, mengenal pasti semua daging yang tercemar dan mengasingkannya. Yang pertama, mengetatkan undang-undang. Pihak kerajaan Brazil perlulah mengetatkan lagi undang-undang dan menambah hukuman terhadap pemberi dan penerima rasuah supaya segala kerja yang dilakukan dapat dilakukan dengan jujur dan adil. Dengan mengetatkan lagi undang-undang seperti itu, masalah rasuah dapat diatasi dan memudahkan pihak yang lain. Ini kerana kesan dan implikasi rasuah terhadap ekonomi dan sosial, ujarnya, boleh mengheret individu, masyarakat, bangsa atau negara kepada bencana keruntuhan tamadun disebabkan sifat tamak dan kerasukan kekuasaan manusia itu sendiri. Gejala rasuah ini walau sebesar atau sekecil mana pun ia dilihat tetapi kesannya adalah amat buruk dan akan menjejaskan negara secara keseluruhannya. Yang kedua, melakukan pemantauan yang teliti. Pihak agensi halal di Brazil perlulah sentiasa lebih kerap memantau keadaan dan bahan yang diproses di setiap kilang yang memproses produk ataupun makanan halal. Ini supaya kualiti dan produk makanan yang dihasilkan setiap dalam keadaan yang baik dan mengikut standard halal yang ditetapkan bagi menjamin ianya selamat dan bersih untuk semua pengguna Muslim yang membeli barangan tersebut. Yang ketiga, mengenal pasti semua daging yang tercemar dan mengasingkannya. Pihak yang berkenaan perlulah segera mengenal pasti dan mengasingkan daging tercemar dengan segera. Jika berlakunya masalah seperti ini supaya dapat mengelakkan daripada daging yang tercemar dibeli oleh semua Muslim kerana ini tidak bersih dan boleh juga menyebabkan seseorang yang memakannya jatuh sakit. Dengan cara ini, pihak berkenaan boleh melindungi semua masyarakat daripada menerima akibatnya yang tidak baik disebabkan daging yang tercemar. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Mustafa daripada kelas DP2C. Kali ini saya akan menerangkan iaitu kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat daripada kajian ini ialah kita sebagai umat Islam perlulah peka dalam pemilihan makanan halal kerana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud setiap daging tumbuh daripada makanan yang haram maka api neraka lah yang layak baginya, iaitu hadis riwayat At-Tirmizi. Sejurus dengan apa yang dilakukan oleh negara Brazil dengan menghasilkan makanan halal yang berkualiti untuk umat Islam. Ini amat membantu umat Islam di seluruh dunia bagi memudahkan umat Islam untuk mencari makanan halal dan bersih. Negara lain juga perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh Brazil dan agensi halal mereka, iaitu FAMBRAS, bagi menjaga kesejahteraan semua umat Islam yang ada di seluruh pelosok dunia dengan sentiasa menjaga mutu dan perkhidmatan halal yang dilakukan di negara itu. Ia juga dapat mengelakkan sebarang keraguan yang ada di dalam setiap diri individu Muslim tentang status halal dan sebagainya. Dengan proses dan sistem yang sistematik yang dilakukan oleh Brazil, tidak mustahil bagi mereka untuk menjadi pengeluar makanan dan perkhidmatan halal yang pertama di dunia sekiranya
diteruskan dengan prestasi yang baik. Akhir kata, sebagai umat Islam dan sesuatu agensi yang berteraskan agama Islam, hendaklah kita sentiasa menerapkan nilai Islam dalam setiap perkara yang dilakukan di dalam kehidupan ini, agar setiap perkara yang dilakukan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Okay, baiklah, sekian daripada kami. Itu saja yang penerangan yang kami sampaikan tentang perkembangan industri halal global di Brazil. Semoga penerangan ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu yang baru terhadap perkembangan industri global di Brazil serta bermanfaat untuk semua muslimin dan muslimat di luar sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.